Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Hakim. Saya Fiza. Saya Hanum. Ayin. Ya, hari ni kita live lah seperti mana yang dijanjikan sebelum ni. Semalam kita pun dah buat live juga untuk kita promosikan perkhidmatan kaunseling sepanjang tempoh PKP Fasa 2 ni. Jadi hari ni seperti yang dinanti-nantikan merupakan sesi pertama bincangan kita live pada hari ni dengan tajuknya apa ya? Hanum tahu tak tajuknya apa, Nom? Okey, trend bunuh diri, apa peranan penjawat awam? Tajuk yang berat juga ni. Betul. Ya. Tajuk yang sebenarnya kita boleh bincangkan dengan lebih mendalam lah, insyaAllah. Jadi bagi mereka yang di luar sana yang menonton sesi live kita pada hari ini, kalau ada soalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh terus tanya, insyaAllah kita cuba jawab on the spot. Jangan main. Inilah sebenarnya peluang yang kita tak dapat kalau kita buat rakaman rakaman awal. Tapi bila kita buat rakaman secara langsung ni, kita boleh berhubung. Boleh Q&A terus berkomunikasi lah. Betul. Okey, mungkin Cik Syazrin nak ni sikit. Syazrin boleh ajar orang luar semua untuk view kita hari ni, sebab info hari ni memang info yang kita rasa jarang dikongsikan. Walaupun dia menjadi trending kan untuk hari ni. So jadi anda semua mungkin akan mendapat informasi yang terkini berkaitan dengan bunuh diri ya, Cik Nom. Okey. So hari ni kami berempat. Kenapa nak berempat? Sebab jika ada 4 orang, kita akan lebih banyak info yang kita dapat share, dan anda semua pun boleh tanya soalan, pilih saja nak Cik Nom ke, nak Hakim ke, Syazrin ke, ataupun saya Fiza. Okey. Come on, mari masuk lagi. Lagi kita Live kita hari ni. Oh, dah ada boleh share dengan kawan-kawan. Berapa? Ada 17 tak? Oh, 17. Baru 17 tak payah nak mention sangat. Excited. Alright. Okay. Kadang-kadang agak seram ya bila cakap pasal bunuh diri ni. Terkejut. Betul. Kalau kita cakap pasal trend bunuh diri, bila sebut bunuh diri ni, mungkin sesiapa yang nak jawab ni boleh jawab lah. Saya buka satu soalan lah. Bila sebut bunuh diri, sebenarnya apa punca yang menyebabkan seseorang itu ada kecenderungan untuk membunuh diri agak-agak? Mungkin ada sesiapa? Kalau bagi saya lah, during PKP ni, punca utama mungkin yang pertamanya adalah keuangan, mungkin finance, ataupun tekanan yang melampau terhadap isu yang ada dekat dalam PKP ni. Contohnya macam ketua keluarga yang kehilangan kerjaan drastically, tak ada saving, tak ada apa-apa kebergantungan lain lah, menyebabkan final destination will be suicidal lah. Okay. Macam tu. Dahsyat lah. Maknanya Anum kata macam dalam PKP ni kan, kita nampak kan dia punya trend bunuh diri ni macam dah menjadi satu isu yang orang kata dibincangkan di mana-mana. Bila Anum kata macam ramai yang hilang kerja. Betul lah, hilang kerja. So dan kadang-kadang macam orang tak tahu sebenarnya tempat mana nak mengadu untuk benda-benda macam tu, dan akhirnya tidak mendapat satu guideline. Betul lah Hakim? Betul lah Ain? So jadi macam itu yang menyebabkan kita rasa macam kes ni menjadi satu trending, dan sebab tu kami berempat decide untuk kita bincangkan isu ni yang tidak asing lagi, supaya penjawat awam cakna dengan isu bunuh diri di kalangan kita semua ni kan. Betul. Alright. Kalau tadi Cik Anum kata apa kita panggil tekanan Tekanan yang melampau terhadap isu PKP ni. Betul. Mungkin ada sebab lain. Saya lihat kita saya pernah terbaca satu macam kat Sina begitu artikel kan. Dia macam cakap sebab ada 3 sebab mungkin menyebabkan tekanan ni ataupun pressure ni berlaku ya. Sebab pertama, orang cakap orang gila kau bunuh diri, gila. Stigma masyarakat. Ya, masyarakat digembar-gemburkan dengan benda-benda macam kau gila bunuh diri gitu. Tapi sebenarnya kita kena berbetulkan dalam isu-isu psikologi ni ada 3 benda sebenarnya. Mobiliti kesihatan Malaysia pun menyatakan bahawa terdapat 3 perkara ni, iaitu puncanya pertama stres, anxiety dan juga depression ya. The main issue. Kenapa orang boleh macam Cik Anum cakap tadi, mungkin depression sebab tak ada duit, kadang kau orang tengah macam pandemik ni tak ada duit, sibuk kau kan, kena buang kerja, hilang saving, kena buang kerja, lagi mak-mak kat rumah sekarang takut ya, anak-anak kat rumah, aduh aku nak buat kerja, anak aku nak pergi makan, macam tu berbeza pening kan. Kelas online lagi. Ya, kelas online lagi, isu lah. Parent stress. Okay. Jadi macam isu-isu tu sebenarnya sebanyak sebanyak gitu punca lah benda ni berlaku. Tapi saya pun
ada satu highlight juga di-highlightkan ya. Apa tu? NSRM ya, National Suicide Registry Malaysia pun cakap 20% daripada kes bunuh diri adalah daripada remaja. Dia berumur Yes. 13 hingga 17. Yang tu nampak Ha, isu daripada isu remaja tu. kan, daripada remaja. Saya takut itu prevalent trend idea tu nak bunuh diri tu kenapa boleh ada. Saya macam kau kecil lagi kot. Aku dah kena booster tak ada duit apa dah juga kan. Kau kasi makan orang suap, pakai orang bagi, sibuk. Apa yang dia pun orang cuci lagi. Semua lagi kan. Kalau macam kita nak share kan juga mungkin kes-kes yang sebenar yang pernah saya alami lah kan sepanjang mengendalikan sesi counselling. Okey, mungkin isunya sekarang ni tadi macam Syazrin menyatakan daripada start remaja. Kerana start remaja ni ibu bapa terlupa nak melihat anak-anak. Contohnya kalau PKP ni mungkin semua anak dekat rumah, mak ayah pun dekat rumah kan. Betul. Tapi sebelum ni jarang melihat isu anak-anak yang kita tekan-tekan untuk belajar kadang-kadang kan. Isunya sekarang kita ada media masa. Jadi macam orang akan tengok pasal apa? Mungkin self-harming. So dia bermula dengan self-harming, bila dia depression dia self-harming, dengan anxiety lagi kan. Okay. Self-harming tu apa puan? Oh, self-harming tu Kejut apa? dengar Cederakan Macam ni diri saya buat sendiri. kan cederakan diri sendiri kan. Self-harming. Biasanya self-harming ni biasa orang buat kat mana? Cuba you all teka. Kita nak cederakan kat mana? Kat tangan ke, kat muka ke, kepala ke? Nak okey kat mana? Biasanya Hakim nak urai. biasanya bila orang kita sebut pasal mencederakan diri, ini sebenarnya salah satu tanda Tanda pertama sebelum seseorang itu Ada niat ke arah to the next level membunuh lah diri. untuk membunuh Sebab diri. biasa orang bila buat self harming ni cubaan ini merupakan cubaan bunuh diri. Sebab apa? Dia orang nak try dulu. Dia orang try dulu sakit tak. Biasa dia orang akan buat dekat dia punya pergelangan tangan ya, dekat nadi. Sakit tak? Dia try dulu. Sakit tu di sini lah. Sakit tu di sini. Sakit tu di sini. Dia gores dulu. Kemudian ada yang buat di bahu, ada di Tempat yang tak tempat-tempat nampak. yang tak nampak ya. Kenapa dia buat kat tempat yang tak nampak tu? Biasanya Siapa nak sebab dia nak tutup lah. Cubaan. Dia nak tutup daripada dia ketahui orang ramai. Okey, itu sebab saya cakap daripada semalam lagi saya dah beritahu kalau ada isu di rumah berkaitan dengan kesihatan mental dan sebagainya, tolong pergi dapatkan rawatan. Cik Hakim, isu tu kan ada ke unit psikologi counselling buat ke atas talian? Sebab datang kan PKP takut. Itulah Dia dia. seram ya. Betul. Takut keluar, orang cakap apa dalam radio, selangkah keluar COVID datang. Ya. Kan? Cik Hakim kita ada buat ke? Ada, kita ada buat counselling secara atas talian. Tak ada masalah, boleh dapatkan bantuan melalui secara atas talian, hubungi kami, kita akan bantu mana yang kita mampu insya-Allah. Itu sebab saya cakap kena dapatkan bantuan. Bila tak dapatkan bantuan, awak suppress, awak pendam dan sebagainya. Itulah sebabnya cederakan diri di tempat yang tak nampak kononnya supaya tak dapat dikesan. Tapi sebenarnya bagi mereka-mereka yang ada ilmu yang berkaitan yang cakna dengan kesihatan mental ni, kita akan nampak perubahan. Contohnya dari sudut mungkin pola pemakanan, pola tidur. Kat situ kita boleh tengok. Physical appearance. Ya, betul. Kita boleh nampak yang mereka ini ada gangguan. Symptom. Yes, gangguan kesihatan mental. Tapi sebelum kita ke arah orang kata apa lebih Lebih dalam, jauh, yes. kita bacalah sikit komen ni Betul. Ada Okey, yang komen. minta tolong bacakan Seram ya. Okey. Cik Izwan. Encik Izzuan, Assalamualaikum semua. Apa Macam khabar? kenal Encik Izzuan. Apa baik Cik Izwan. Waalaikumsalam. Orang kampung. Orang kampung ya. Orang tangkap kan? Orang tangkap. Alright. Okey, Lin Muhammad. Sama juga khabar baik tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Lin, selamat Hai menonton. Lin. Aileen. Ruminah Ismail. Suara Suara tak clear ya. Suara tak clear. Suara tak clear. Okey, insya-Allah kita akan guna mic lah lepas ni. Terima Untuk- kasih. Terima kasih Puan Ruminah. Terus komen-komen kat bawah apa yang nak Yang kita nak boleh bagi kita akan perbaiki insya-Allah. InsyaAllah. Betul tu, suara perlahan sangat. Dah habis kuat ni muka. Alamak, minta maaf. Kita akan cuba perbaiki dengan letak mic. Sebenarnya dah ada mic dah kat depan tu. Dah. Mungkin tak cukup Tak cukup kuat. lagi cukup kuat, kot. ya. Mungkin Tak kita cukup. berempat. Ada soalan Cik Hakim, ada soalan. Okey, Bacakan Assalamualaikum. soalan. Okey, daripada Muhammad Rashid Zulkifli ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya soalan. Adakah seseorang itu ada masalah mental health jika menggantung gambar bersama isteri di atas COVID? Seram ya. Okey, soalan Instagram Saya ingat menggantung diri tadi.
Okey. Geram ya. Ini sebenarnya soalan paling sukar. Biasa orang kata menggantung diri. Ini menggantung Menggantung gambar. gambar. Weh. Tak ada Atau masalah. always. Tak ada masalah nak gantung Tak gambar. kisah Cik siapa Cik nama? Rashid. Cik Rashid, tak kisah gantung gambar isteri, yang penting itu isteri anda. Jangan isteri orang lain. Jangan isteri Jangan orang isteri lain. Isteri orang lain tak boleh Pastikan gantung. gambar tu isteri anda. Yes. Tetapi saya nak tanyalah, kenapa Kowe? Mungkin ada Elan Kowe di Oh, sini. dia. Oh, tak apa, kita bagi laluan juga Kita untuk bagi Elan. laluan. Bagi laluan eh. Mungkin Cik Rashid ni ejen Kowe. Ejen Kowe ya. Suara perlahan. Suara perlahan. Okey, sekarang ni dengar tak Dengar jelas tak? tak suara kita orang? Kalau tak jelas bagi tahu Ha. Kalau tak jelas bagi tahu kita orang. Ha. Jangan risau. Okey, bagi feedback jelas ke tidak? Ah. Okey, jelas ke tidak suara kami? Boleh bagi feedback Boleh bagi di luar feedback. sana, jelas ke tidak suara kami? Okey. Bagaimana pula Soalan seterusnya, daripada Lin. Puan Lin, Ha. bagaimana pula jika ada yang malu untuk dapatkan bantuan? Okey. Atau macam Cik Hakim cakap, kita ada talian Kita psikososial ada. kan? Ya betul. Seorang mungkin boleh uraikan? Ah. Cik Nur? Okey, Mungkin? kita daripada PKP pertama dulu, kita memang dah buat sesi kaunseling secara atas talian. So kita tidak bersemuka, kita boleh gunakan seperti call ataupun through WhatsApp lah. Dan jangan risau, jangan malu sebab sebagai kaunselor kami menerima siapa sahaja klien yang berada di depan kami. Tak kisah apa isu dan juga daripada mana latar belakang diri anda, kita menerima dan itu adalah etik sebagai seorang kaunselor lah. Jangan malu-malu. Unconditionally positive regard. Unconditionally positive regard lah. Kau tak Puan Fiza pula. Macam ni kan, Puan Fiza kan dah lama kat unit counselling kan? Alright. Orang Lama? takut. Awak ingat ke saya berapa lama di unit counselling? 10 tahun ya. 10 tahun. tahun. Baru Yakin. 10 tahun belum nak pencen lagi. Saya muda lagi umur 28. Saya nak tanya lagi, kalau kita buat macam orang takut ya. Alright, Call okay. call counselor, tiba-tiba dia rakam, sebar kat WhatsApp. Makcik sebelah rumah kan dengar. Sebab secara online Ya, secara online macam tu. Okay, Ada so itu macam tak? isunya sekarang ni kalau macam kita jalankan sesi kaunseling atas talian ni, anda semua kena maklumkan yang memang kami still lagi berpegang kepada etika kerahsiaan lah. So maknanya kami tidak akan merakam apa saja perbualan kami sekiranya tidak mendapat izin. Kita ada inform concern, so jangan risau. Walaupun sesi atas talian, kita masih lagi ada persetujuan termaklum. Contoh, kalau Syazrin jadi klien saya, dia atas talian je sebab dia memang nak BDR je, memang tak suka nak datang office time PKP ni kan, takut virus. Dia kata tadi selangkah je virus kat depan. Takut. Okey, jadi saya akan nyatakan kepada orang kata klien kita yang kita ada inform concern yang dia perlu isi lah secara atas talian melalui email, mungkin melalui WhatsApp. Walaupun kita jalankan secara atas talian. Jadi kami still lagi berpegang pada etika kerahsiaan. Siapa nak kan lisen kaunselor ditarik balik, betul tak? Semua ni kami ni kaunselor berdaftar bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Ya, betul. Mungkin kita boleh high sikit dekat Lembaga Kaunselor Malaysia yang hello saya malam tadi menyatakan yang kami akan online hari ni. Hai Lembaga Kaunselor Malaysia, hai Perkama. Alright. So mungkin ada lagi yang nak tambah? Mungkin kalau ada saya tertinggal lagi kan? Bila kita sebut pasal perkhidmatan kaunseling, sebenarnya perkhidmatan kaunseling ni bukan kami saja yang sediakan, okey? Betul. Sebab fokus kami adalah penjawat awam negeri Johor dan juga penjawat awam Malaysia lah umumnya. Tetapi kalau ada orang luar ataupun orang Masyarakat awam, lah. masyarakat, orang awam yang nak dapatkan bantuan, kita pun terima. Tetapi keutamaan kita adalah penjawat awam dahululah. Tetapi sekiranya talian kita terlalu orang kata apa padat kan, banyak sangat yang kontak kita dan kita pun mempunyai jadual yang penuh, schedule yang pack, kita tak dapat nak cater ataupun kita nak entertain mereka-mereka yang cuba menghubungi untuk mendapatkan bantuan kat khidmat kaunseling. Saya dan kami semua mencadangkan sekiranya tuan-tuan dan puan tak dapat hubungi kami, boleh juga dapatkan bantuan di pusat-pusat kaunseling di sekitar tempat tinggal masing-masing lah. Macam kalau di negeri Johor ni kita ada LPPKN, kita ada YPKDT, kita ada JKM, yang mana mereka juga boleh memberikan perkhidmatan kaunseling secara atas talian ataupun secara bersemuka dan sebagaimanalah kita boleh ikut orang kata SOP yang ditetapkan lah kalau secara bersemuka tu. Jadi jangan risau, jangan takut, sebab kadang-kadang sekiranya kami tidak dapat entertain tuan-tuan dan perempuan, kami juga akan merujuk tuan-tuan dan perempuan kepada kaunselor-kaunselor yang seperti mana saya sebut sebentar tadi lah. Dekatan lah. Ya, betul. Kadang-kadang kita dapat call macam ni kan, puan saya nak jumpa puan hari ni lah, kalau tak saya nak bunuh diri. Contohnya. Biasa yang saya dapat macam tu kan, klien-klien macam tu, tapi bukan educate lah, klien-klien luar saya. Betul. Okey, jadi macam kita akan cakap, awak kat mana?
So kalau awak jauh daripada saya, contohnya awak bukan dekat JB, mungkin dekat Kulai ataupun dekat Muar, saya akan kontakkan kawan-kawan yang terdekat. So kita boleh hire jugalah dekat tim psikologi Johor yang bersama-sama kita malam tadi untuk blast kita punya Facebook Promosi. Live promosi ni. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada semua kaunselor dan pegawai psikologi Johor yang bersatu untuk blastkan kita punya promosi hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baik. Kita tadi dah cerita pasal orang kata apa, macam mana nak dapatkan bantuan kalau orang kata orang kata ada gangguan lah terlibat dengan isu kesihatan mental ni. Tapi berbalik kepada topik kita pada hari ini, Bunuh diri. trend bunuh diri Yes. kan. Tadi Cik Syazrin ada sentuh berkenaan dengan anxiety, depression dan juga stres serba sedikit kan. Mungkin ada sesiapa di kalangan Puan Hanum ataupun Puan Fiza yang nak hurai apa itu anxiety atau secara mendalam sedikit apa itu anxiety. Okey, saya mula dulu lah Okey, berkenaan dengan depression. Okey, selalu orang akan bercerita tentang dia ni ada depression kot. Maybe dia ni ada depression. Aku depression ni. Tapi sebenarnya apa itu depression? Kadang-kadang ada orang tersalah maksud, double meaning, tersalah. Sebenarnya kebimbangan ini, kemurungan ini adalah satu perasaan ataupun gangguan merasa perasaan yang sedih. Perasaan yang sedih tu bukan hari ini, minggu depan sedih lagi, tak. Dia adalah perasaan sedih yang berpanjangan. Paling lama berapa Cik Nom kalau kita diagnose? Paling lama dia akan menjadi 3 bulan, 3 bulan dan boleh jadi setahun. Kesedihan yang terlalu Which is berpanjangan tak move on lah maksudnya. Betul. Okay. Dia tak move on dengan kesedihan tu. Sampai dia dah tak boleh menjadi orang yang macam kita normal. Ada masa kita sedih, ada masa kita happy. Tapi kadang-kadang dia tapi dalam satu masa tu dia kesedihan yang sangat berpanjangan. Mungkin ada isu-isu disebabkan kesedihan tersebut lah yang mungkin dia tak move on macam Puan Fiza cakap tadi. Okay. Itu sedikit penjelasan yang sedikitlah takrifan mengenai apa itu kemurungan. Okey, terima kasih Puan Hanum. Saya tanya anxiety, dia jawab murung. Tak apa. Tak apa. Saya pun confused. Saya Jawab kemurungan lah. tak apa. Kita serahkan pada Puan Fiza. Macam tadi kita dah cerita pasal kemurungan. Puan Hanum dah cerita pasal kemurungan. Kita tahulah apa itu kemurungan. Jadi kita nak tahu pula apa itu anxiety. Mungkin Puan Fiza boleh cerita sikit. Tak apa Cik Nom saya boleh counter back. Saling melengkapi. Kita membantu. Okey, kita zoom in sikit lah. Tadi dia cakap tentang kemurungan dan saya akan bercakap tentang anxiety, kebimbangan. So jadi macam kalau nak zoom in sebenarnya, kerisauan saya sebagai kaunselor dan rakan-rakan saya adalah sekarang orang boleh mendiagnose ataupun orang kata buat stigma sendiri pada diri sendiri. Stres sikit, burn out sikit tentang kerja, puan-puan saya ada depression. So saya cakap siapa yang diagnose anda? Puan-puan saya ada anxiety disorder. Saya tanya lagi, macam mana anda tahu siapa yang diagnose anda? So ingat kat luar sana jangan orang kata, kita nampak trend sekarang, tulis dekat Facebook ke status WhatsApp, I'm depression, I'm anxiety. Jadi bila kita yang orang kata kaunselor dengan terapis dengar ni, kita pun jadi takut. Ya Allah, keliling aku ramainya yang depression dengan anxiety tanpa ada psychiatrist ataupun kaunselor yang mendiagnose. Okey, jadi anxiety ni sebenarnya apa? Kerisauan ataupun kebimbangan yang bukan biasa tau. Jadi kalau macam kita risau, contohlah biasa wanita-wanita mak-mak ni dia risau apa? Risau, kenapa suami aku tak balik lama ni? Risaunya curang kot, kat luar ada skandal lain ni sebab tu balik lambat. Okey, itu adalah risau-risau yang normal tapi kita nak tengok pada anxiety adalah risau-risau ataupun kebimbangan yang macam tidak normal, di mana kita bimbangkan contohnya, adakah esok aku akan mati? Jadi adakah esok ada ruang untuk aku lagi untuk hidup lagi ataupun tidak, ataupun perlukah aku menamatkan riwayat aku hari ni ke. Jadi benda tu melibatkan kesihatan mental. Mungkin Syazrin mungkin boleh tambah sikit lah kot untuk anxiety dengan kemurungan ni. Ni pakar dia di sini sebab apa? Kami ni kaunselor yang dia psikologis. Jadi boleh hurai sikit Syazrin. Kejut dengar. Jangan terkejut. Anxiety ni dia bentuk kebimbangan yang melampau sebenarnya. Bimbang satu benda, kita rasa macam aku ni good enough for myself ke? Banyak orang bunuh diri selalu rasa bertanyakan kepada diri dia orang. Aku ni dah cukup bagus ke untuk tu? Dia risau, dia akan risau, sebimbang, benda tu akan prolong ataupun berpanjangan. Itu yang menjadikan dia sebagai apa tu? Anxiety yang berat ataupun kadang-kadang tak dapat terima ya. Betul. Itu macam tak dapat terima kekurangan diri, sibuk nak bunuh diri. Kenapa je?
Kenapa? Alright. Puan. Sambil-sambil tu tengok juga ada Ada soalan tu. ke? Ada tepuk tangan. Kasih Su ada yang bagi love. Okey, Kasih Su ya, macam kenal ya Kasih Su. Alright. So jadi soalan macam tak ada lagi tu. Mungkin boleh share dengan kawan-kawan juga Share. sebab benda ni info yang paling penting lah. Betul. So jadi trend bunuh diri ada di sekeliling anda. Mungkin kalau masa mengizinkan nanti Betul. saya akan share beberapa kes berkaitan dengan bunuh diri. Mungkin Hakim boleh tambah Betul, dulu untuk saya- kita hurai lebih lanjut. Saya rasa tanya sikit macam Akhi kaunselor kan. Orang kaunselor memang ada macam dengar-dengar benda-benda apa? Bunuh diri lah, rasa stres, anxiety. Orang keluar tau. Saat luar kan dia bercerita, mungkin sebab tu ada sebab lain tak kemurungan ni? Mungkin sebab macam saya tengok kan sekarang kan orang sibuk gadget atau gadget dalam bilik. Itu macam kira tiba-tiba je mampus. Okey. Tiba-tiba je hilang nyawa. Wah, Allah, Takut. mampus pula. Okey. Dia kan duduk dalam bilik lama kan, macam pegang gadget. Ada mak cakap main permainan game sampai Game. tengah malam. Tu Game kan, addiction. sampai dia masam tak nak keluar, tak nak makan. Tiba-tiba je Betul. macam tu. Tu adakah salah satu faktor? Soalan ni sebenarnya soalan yang baik. Sebab apa ini sangat Bila Hakim cakap baik, dia yang akan hurai. Sebenarnya soalan ni soalan yang baik. Sebab bila kita sebut pasal apa yang Cik Syahrin tanya tadi, ianya sebenarnya menggambarkan refleksi masyarakat kita pada masa sekarang. Yang mana masyarakat yang pada saya bermula daripada budak-budak umur yang sangat kecil, budak-budak sekolah, sehinggalah orang yang dah tua macam ayah saya, mak saya. Maksudnya kat sini kita cerita pasal generasi lah, generasi. Handphone semua di tangan. Handphone semua di tangan. So Macam kami tak ada handphone kan? yeah. So bila probability orang ada depression bila mana selalu bersama dengan gadget ni memang tinggi. Kerana apa? Kerana mereka kurang lack of communication with each other. Sebab apa? Mereka hanya bersosial dengan gadget, dengan internet dan sebagainya, dengan game dan sebagainya. So mereka kurang bercakap, kurang berbual. Kita kena ingat, ada kajian di barat ini yang saya ketahui Ada kajian di barat bila mana ada bayi yang dilahirkan. Satu bayi ni mereka buat kajian, satu bayi diberikan susu, diberikan makan, disalinkan pampers seperti biasa. Lengkap. Ya. Satu. Yang kedua, baby ni pula sama juga disalinkan pampers, diberikan makan dan sebagainya. Tetapi ada juga sentuhan dan perbualan bersama dengan ibunya. Ada kasih sayang kat situ. Attachment. Ya. Betul. Bila dibuat lebih kurang dalam mungkin 6 bulan, saya pun tak ingat, tapi lebih kurang seperti itu. Bayi yang tidak ada attachment, tiada sentuhan, tiada perbualan dan sebagainya, meninggal dunia. Manakala bayi yang penuh diberikan kasih sayang, perbualan, attachment dan sebagainya, kekal hidup. Kenapa? Kerana manusia ini secara umumnya perlukan perhubungan. Kerana melalui perhubungan ini maka berlakulah orang kata apa, proses kehidupan. Ya. Tetapi dengan situasi yang ada pada masa kini, lagi-lagi dengan COVID kan, COVID-19 ini, dengan PKP dan sebagainya, ramai yang duduk di rumah tetapi tidak kekal produktif. Itu masalahnya. Duduk di rumah, tidur lambat, bangun lambat, main tidur gadget, Makan makan tidur aja kan, tidur. makan tidur game, makan tidur. Lah Unproductive. Ya. Tidak berbual, tidak bersama. Lagi kalau mereka di rumah yang ada anak-anak. Ya, anak-anaknya dah lah tak sekolah, tak apa kan, lagi mereka duduk kat bilik. Itu sahaja kerja mereka. Jadi apa yang menyebabkan perkara ni membimbangkan? Kemurungan. Alright. Kemurungan di kalangan kanak-kanak, ibu bapa maupun orang yang lebih tua. Jadi itu sebenarnya kita perlu perbaikilah kan. InsyaAllah kalau diberikan peluang, ibu bapa di luar sana tolong. Kawalan tu. Yes, betul, kawalan. Guidance. Saya tertarik tadi sebenarnya Encik Anum macam sebut apa pasal isu duduk kat rumah, tak ada kerja, depressed, bunuh diri ya. Ada ke macam ni tinggi sangat ke dia punya isu sampai macam tu? Okey. Bincang Statistik, statistik ada lah, statistik. bincang statistik sikit ya. Kita tengok juga orang nak tahu juga banyak kau bunuh diri ni, cakap-cakap pasal bunuh diri ni. Encik Anum. Okey. Sepanjang pembacaan saya lah sebutan tadi, sebelum kita nak mula live ni, saya buat sedikit pembacaan. Nampak dia Okey. study ya di situ. Belajar ya. Alright. Sewaktu PKP ini, menurut KKM, sebanyak 266 kes bunuh diri. Banyak. 266 Ini cubaan ke memang dah bunuh dah? cubaan. Okey, 266 cubaan bunuh diri, Yang berjaya bunuh? 11 orang. Okey. Tu pun 11 kira membimbangkan orang tu, Okey. 11 orang tu dah
dah meninggal lah, maksudnya dah Bam selamat. tahu tiba-tiba dengar sebelah orang Ah. meninggal. 266 tu mungkin lah macam tadi Puan Fiza cakap, dah ada cubaan-cubaan, macam tu, cuma tak apa ni, tak berjaya lah nak membunuh diri. Tapi 11 orang tu telah berjaya membunuh diri. Kategorinya tu macam mana? Kategori besok orang yang tak ada kerja je ke yang bunuh diri? Okey, Ke trend orang- dia macam lelaki. Kebanyakan orang yang cubaan membunuh diri daripada golongan Statistik lelaki. lelaki lebih tinggi lah maknanya. Statistik lelaki lebih Jaga-jaga tinggi. lelaki. Yang mana 95 orang macam tu adalah daripada golongan lelaki dan selebihnya adalah orang wanita. Dan trend umur, melihat pembacaan saya, trend umurnya lebih daripada 19 hingga 30 tahun itu adalah golongan yang ingin dewasa. membunuh diri. Dan yang paling tinggi adalah Remaja trend akhir. umur pada 30 hingga 45. Boleh. Trend umur yang tinggi. Maksudnya golongan yang 30 hingga 45 ni macam kita well known lah PKP. Diorang ni adalah orang-orang mungkin yang berkeluarga, mungkin dah mempunyai komitmen Betul. yang tinggi Betul. dan menyebabkan mereka dah sampai final destination lah. Hilang Sehingga dia kerja ada kan. sehingga dia ada cubaan lah untuk membunuh diri. Saya tertarik dengan lelaki tu ya. Ya. Kenapa lelaki banyak ni? Cakap ada ni tak? Kalau Kenapa sebab-sebab yang Okey. mungkin lah. okay. Ada sebab sebenarnya kenapa lelaki lebih ramai dari perempuan. Boleh saya feedback sikit? Ah. Sikit je. Sikit. So lelaki suka pendam ke bang? Tak jumpa kaunselor kan? Okey. Itu pun salah satu Ah, itu punca satu macam Puan punca, cakap, mungkin. lelaki suka pendam. Cakap Tetapi, masa Saya bukan bagi stigma ya. tetapi yang paling ketarik ialah lelaki lebih berani. Dari sudut keberanian, Okey. lelaki. Orang kata apa, kalau geng-geng mak rempit ni, kita panggil apa, hati teging. Anteging. Mana ada perempuan rempit, kuitang, wilis. Tak ada. Minah tak buat. Tak ada. Minah tak buat. Minah ada tongil je. Tapi itulah, kita cerita pasal sebenarnya keberanian. Keberanian itu lebih pada lelaki. Contoh, kalau lelaki dah nekat, dia akan buat. Kan? Kalau perempuan macam mana? Threatening suicide je lah. Perempuan dia biasa dia akan Threatening dulu. kelar-kelar dulu, dia nak tunjuk dia tengah Ugut-ugut sedih. dulu. Kalau you tak datang balik ke I bunuh diri. Ugut. Threatening lah. Ugut. Perempuan banyak Threatening suicide. suicide. Tapi kalau kita dapat panggilan lelaki yang nak bunuh diri, yes, kita kena cepat-cepat dan kita kena buat Bantu berbagai dia. cara untuk bantu. Sebab bila dia dah ada niat untuk bunuh diri, kita as one yang akan help Betul. adalah orang yang kena betul-betul pastikan dia Betul. diselamatkan. Satu lagi, lelaki ni, dia suka settlekan benda tu cepat. Yes. Yes. Dia tak suka delay. Kalau perempuan dia delay dan dia akan berfikir panjang, perempuan ni dia Bila akan jadi unfinished business lah. yes, Dia akan takut delay. kejap lagi orang komen. Yes. Ni ada You komen yang kecam. Kecam kejap Cuba, lagi. cuba ya. you tengok komen yang ni. Tadi saya nampak macam ada komen yang atas sikit. Apa itu? Okey. Sekejap, kita mula Program yang daripada baik. Kita tengok daripada start yang ni Okey, daripada Rohani Abdul Cik Karim. Rohani, terima kasih ya. Puan Rohani ya. Ah, Puan Rohani. Dia tanya Okey, Cik tu. Lin. Puan Lin. Mungkin Lin gurauan rakan kerja atau rakan-rakan boleh jadi Ah, salah satu punca stress. juga. Puan, Puan. Okey, Macam mana, Puan? lebih berpengalaman Ramai. lah. Puan ada pengalaman ni. nampak tak? Dia biasa junior memang bully senior. Bukan senior, bully junior. Alright. So dia kata trend kawan-kawan. Okay, sekarang kita tengok juga di pejabat saya banyak dapat kes contohnya body shaming. So sebenarnya body shaming ni adalah satu benda yang macam menyebabkan orang akan low self esteem contohnya kan. Dia dalam kalangan mungkinlah kita ni di kalangan kawan-kawan sekerja. Contoh kita bagi gurauan, panggil dia gemuk lah. Panggil dia, yelah kadang-kadang saya tengok macam bila orang badan besar je kita panggil mok kan. Penerimaan tak sama kan? Penerimaan tak sama setiap orang. Mungkin kalau macam Cik Syazrin, dia mengaku Ah. si gemuk ni buat apa hari ni live. Si bulat hari ni, si bulat. Tapi ada orang bila kita panggil dia macam tu, walaupun dia senyap, sebenarnya dia orang kata makan dalam tau. So jadi bila satu saat tu dia rasa macam orang tak suka dia, tak berguna. Sebab tu sekarang body shaming ni adalah salah satu isu yang Jenayah. kita rasa jenayah yang kita boleh Bullying orang kata kita boleh report lah sebenarnya. Jadi kadang-kadang disebabkan benda-benda macam ni orang kata mental torture juga tau. Dia balik pendam nangis, mana you tahu kan. Sedangkan kat pejabat dia macam okey je, kita panggil dia gemuk lah. Panggil dia mungkin kadang-kadang you all punya gelaran lah, capang lah apa kan. Macam-macam gelaran ni, dia orang ni lagi yang muda-muda ni macam-macam gelaran. So jadi apa yang macam-macam surat-surat layang tu. Kan macam cerita lagu Cikakun tu. Surat zaman-zaman dulu lain, zaman sekarang surat layang lah, Layang. duit terbang. Macam mana tu? alright. Surat layang tiba-tiba dapat terkejut. Kalau nak Aku cerita ke? pasal surat layang, saya pun Takut seram. 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 memang seram sebab kita tak tahu siapa yang bagi. Jadi macam benda-benda macam tu adalah satu orang kata mental torture. Bila kita tak tahu benda macam tu jadi menjadi tekanan. Lagi-lagi pada orang yang bagi saya lah, kalau extrovert dengan introvert ni. Kalau saya problem hari ni saya jumpa Hanum, saya terus cakap je saya bosan tu. Tapi bila orang introvert ni pula, dia akan simpan pendam-pendam dan
satu lagi, bila dia tak nak jumpa kaunselor ataupun tak nak share dengan orang yang dia percaya, jadi pendam sehinggalah menyebabkan orang kata percubaan, Betul. mengelar tangan lah, untuk orang kata dia sublimate kan, dia orang kata salurkan kesakitan tu pada cara lain, iaitu kelar tangan. Tapi kalau dulu anda rasa kelar tangan tu satu trend yang macam semua orang tahu kan untuk self harming. Sekarang dah banyak tempat dia orang nak kelar dekat orang kata, kalau macam kadang-kadang wanita ni dia bertudung, kat rumah tak bertudung kan, jadi untuk mengelakkan daripada orang nampak, dia akan buat apa? Dia kelar lah, mungkin dekat bahu ke, dekat kaki ke, so dia pakai seluar panjang kan. So jadi benda-benda macam ni adalah cubaan yang pertama. Sebab saya ada beberapa kes lah, mungkin saya share satu je. Kes di kalangan orang kata, waktu tu saya masih lagi kaunselor pelatih, di kalangan sahabat-sahabat saya yang bergelar houseman doktor, di mana mereka ni orang kata, yelah, kita tengok di luar frontliner kita macam mana berjuang, ada yang ada yang macam sampai orang kata rindu sangat dekat family kan. So jadi hektik sangat. Jadi isunya sekarang ni orang kata tak dapat nak adapt dengan situasi. Dan bila dia dah dalam kemurungan dan orang tak dapat selamatkan, akhirnya tak datang houseman seminggu. Kawan-kawan cari kat mana? Rupanya dekat quarters, dekat rumah, dah gantung diri. So jadi benda tu macam bukan kita nak menakut-nakut kawan di luar sana. Kita nak bagi tahu trend terkini adalah orang di sekeliling kita adalah orang kata antara orang-orang yang mungkin kita tak tahu dia ada depression, dan mungkin kita tahu akhirnya yang kita tahu hanyalah kes terakhir di mana kita tak dapat selamatkan dia. Pergi kerja senyum kan, senyum wah balik tak tahu stres. Macam yang saya baca dekat apa tu, satu artikel, Fake smile. ya. Sedih ya dengar. Yang apa tu, Okay. baca artikel yang nurse dengan anak dia bunuh diri tu kan. Yes. Saya rasa faktor pekerjaan mungkin ke jadi macam tu. Mungkin faktor pekerjaan, saya akan rasa masuk pekerjaan kaunseling mungkin lagi stres. Saya rasa dengar orang ni mungkin Jangan pekerjaan ada lain kalangan rasa kita yang- lagi stres ke tak? Okay, Macam mana tu? saya setuju dengan apa yang Cik Syazrin cakap. Tapi sebelum saya masuk ke soalan Cik Syazrin tadi, saya cuma nak cakap sebenarnya penting untuk kita, kalau kita tak ada benda baik nak cakap, lebih baik kita diam. Sebab Awak bila tunjuk kat siapa? Untuk semua viewer, tak ada benda nak cakap, jangan komen. tak maksud saya kat sini, bukannya saya cakap sebut dekat apa viewer ni, maksud saya ialah kalau kita ada benda baik nak cakap, lebih baik kita diam. Sebab apabila kita cakap dan ianya mengguris hati pekawan kita, itulah sebabnya gurauan-gurauan yang tak sepatutnya, kan, dia mengguris dan akhirnya memberikan kesan. Kesannya apa? Mungkin ada tekanan perasaan dan sebagainya. Orang tu jadi tak datang kerja, kerja dia mula merudum dan sebagainya, hilang self esteem dan sebagainya. Dan ini memberikan kesan. Tu sebab kita sebagai orang Islam ataupun mana-mana agama sekalipun, saya percaya semua agama menyeru kepada kebaikan, kan? Jadi daripada kita menyakiti hati orang lain, apalah salahnya kita, orang kata apa, menyenangkan mereka, Betul. buat kebaikan, memuji daripada mengkritik. Betul tak? Ada orang lain juga, Intan NSZ ya. Ah. Mungkin satu sebab adalah selalu dipulaukan. Kerja Stigma. kerja dipulaukan, stres ya. Ya. Sangka baik je lah Echa. Siapa Echa? Kenapa Echa? Awak dipulaukan? Siapa Echa? Kes kat Johor Tengah. Kalau dipulaukan boleh jumpa kita kan buat sesi kaunseling. Ya, betul. Sebenarnya Okay. bila sebut pasal dipulaukan, bila sebut pasal apa ni, orang bully, ejek mengejek dan sebagainya, sebenarnya masalah utama bukan orang yang kena tu. Orang yang buat. Mereka ni sebenarnya dialah yang paling lemah dari sudut self esteem. Ya, betul. Dia insecure dengan diri dia, so dibuli orang lain untuk nampakkan dia lebih superior, dia lebih hebat, lebih besar. Betul tak? Betul. Ini sebenarnya apa orang kata apa, tanda-tanda orang yang lemah. Bagi mereka yang dibuli di pulau dan sebagainya, sebenarnya anda adalah orang yang hebat. Sebab apa? Anda kuat menghadapi dugaan dan cabaran ketika itu. So jangan rasa down. Betul tak? Ya, kata orang haters itu orang mencintai kita. Yes. Sibuk nak tahu pasal aku, kau ada kenapa? Untouchable dia orang cakap. Untouchable. Kau ada kenapa nak tahu pasal aku? Berbalik kepada soalan Cik Ya. Syazrin tadi, pekerjaan. Pekerjaan, ya. Adakah faktor? Itu saya terus terang saya cakap, memang pekerjaan memainkan peranan. Kita boleh tengok PKP ni, yang paling kerja keras adalah di kalangan frontliners. Yes. Beban Nurse, tugas yang doktor, sangat melampau. Polis, abang-abang askar, abang-abang Yelah, kaunselor pun stres juga. Tetapi stres. Abang saja ke hakak? Kaunselor pun stres juga. Ya. Tetapi cerita pasal stres kat sini ialah
dia punya workload. Yeah. Ya, Okay, workload. Beban dia. tugas yang sangat Beban melampau. tugas yang So besar. how to manage lah. Itu yang paling penting Yes, betul, how to manage. And macam dia satu how to manage, satu lagi how to Adapt. apa tu kita panggil? Separate macam tu. Separate. Salurkan. Salurkan, ya. Set limit. Kita set limit, macam set mana limit nak our salurkan? stressful. Kan nak channel. Stress. Mungkin balik buatlah something yang happy. Yes. Contohnya baking terapi. Hmm. Saya tengah gila baking ni sekarang. Walaupun masak apa tak jadi. Padahal tak dapat. Ah. Dapat juga tengok status tu. Nunggu juga keknya. Tak dapat gignya. Masalahnya yang akhir tu tadi. Masak apa tak jadi. Ya. So tak bawa lah. Betul. Tapi saya macam ada isu-isu macam tadi lah cakap apa? Faktor pekerjaan. Tapi kan kita sibuk masa pergi interview, saya pun cakap nak boleh lah saya boleh buat tu. Saya boleh beradaptasi dengan Yes. stres. Contohnya Tapi tiba masa tak boleh interview tu. Ke Uh, mungkin adaptation pada kerja tu. Ke kawan sekeliling kita cakap bila masuk. Saya pernah ada perspektif macam ni tu, saya kerja swasta. Bila orang masuk cakap, kau menempah masuk neraka. Takut je kita kan macam tu. Jadi stigma pemikiran kita macam tu. Tapi sebenarnya bila bekerja okey je sebenarnya. Tapi bila ada pemikiran macam tu, isu-isu macam ni lah, stres kerja, momokkan tu. Isu tu peer pressure juga ke macam mana? Kau rasa Cik Anu macam mana? Okay, bagi saya kadang-kadang beban tugas yang banyak ini tak memberi impact yang terlalu tinggi dekat kita. Tapi macam mana kita terima, macam Cik Syazani kata tadi, apa orang-orang terima, orang-orang bercakap tentang diri kita, stigma yang pertama. And then our motivation. Mungkin macam kawan-kawan Cik Syazani kata menempah ke neraka. Mungkin bila kita dah berada di motivation yang tinggi, tapi bila ada banyak yang tekan-tekan kita punya motivation jadi rendah, low. So sebenarnya kita mampu menghadapi tekanan tersebut, tapi disebabkan orang-orang luar punya judgement, stigma, negative vibe membuatkan kita tak boleh nak cope dengan kerja yang melampau tersebut. Salah satunya adalah disebabkan isu-isu tersebut lah bagi saya. Mungkin orang ni memang mempunyai daya ketahanan yang sangat tinggi. Macam Cik Syazani kata, bila dah kerja okey je, rasa seronok je. Tapi orang lain yang menghentam-hentam kita, kau menempah lah ke neraka macam gitu kan. Tapi sebenarnya kita okey, tapi disebabkan judges orang, daripada situ menyebabkan kita tak boleh, kita punya Cope dengan kita. tak boleh cope. Orang Setiap orang merendah-rendahkan dia ada kita. different level kan. Different level untuk ketahanan dia tu. Betul. Mungkin bagi you mati kucing tu biasa. Bagi Anom seminggu tak datang kerja minta MC. Sebab sedih. sedih. Kalau aku cek Puan Fiza juga kan, Puan Fiza kan dah lama kerja kan. Kita tahu Puan Fiza kat industri. Asyik highlight yang tu je dalam Yes. kerja. Terasa di Pengalaman. sana macam kartu sikit kan. Pengalaman tu sis penting kan. Tapi bila Kalau- duduk seiringan ni kan nampak sama muda. Nampak muda pun. Nampak pun. Apa tengok dekat isu trend ni lah, trend bekerja. Ada tak faktor-faktor interpersonal gitu? Orang tu Dalam- sendiri. Kan bila dalam- kita pun buat sesi kaunseling, orang cakap, mungkin kita dapat detect, orang ni tak kuat, interpersonal dia. Dia ni kena sikit je alah. Tak jadi kudis gitu. Rasa ada tak macam tu? Mesti ada sebab bila kita jadi kaunselor ni kita akan analyse klien kita, betul? Betul. Sebab kita nak bantu dia, kita akan analyse. Contohnya lah yang paling mudah kita gunakan adalah kita analyse personality dia. Betul kan? Setiap orang dia ada kekuatan dari segi personality. Bila you bercakap tentang depression dengan orang extrovert, dengan orang introvert, mungkin lain. Beza. Orang feeling dengan orang thinking juga berbeza kan, macam mana penerimaannya. Jadi bila kita dapat kesan setiap individu tu punya kekuatan dalaman sebenarnya, kita lagi mudah nak bantu dia. Tak kisahlah kes depression ke, cubaan bunuh diri ke, ataupun mungkin anxiety. Jadi di situ sebenarnya kekuatan dalaman ni memainkan peranan. Ada orang kata mungkin kekuatan dalaman ni based on apa? Spiritual. Mungkin keagamaan, amalan keagamaan kita apa. Dan yang kedua, how your family support you. Macam mana kita punya group group support group support system. Ya, support Punya system. partner. Jadi macam kekuatan dalaman ni memainkan peranan yang sangat penting. Bukan tiada individu yang mengalami masalah mental yang boleh survive. Ramai je yang boleh survive. Kenapa? Sebab kekuatan dalaman dia sangat tinggi. Yes, interpersonal sangat kuat. Tapi bagi orang-orang yang macam interpersonal dia agak rendah. Contohnya yang asyik blame diri, lagi kena body shaming lagi, lepas tu rasa diri tak berguna, rasa diri orang negative kata thought lah dalam negative diri. thought tu datang daripada keliling dan diri sendiri. Contohnya dalaman, aku tak boleh. Aku memang tak layak untuk hidup. Aku rasa bunuh diri adalah cara terakhir untuk aku settlekan semua masalah aku Tak di ada dunia. orang sayang aku. Jadi yang tu
yang perlu kaunselor bantu, yang tu yang perlu anda lihat rakan-rakan di sekeliling untuk kita bawa dia. Kadang-kadang orang macam ni tak nampak sebenarnya nak pergi mana. Yang saya dengar biasanya telan Panadol. Dan sekarang trending minum racun. Tu nak cepat. So jadi kita kesian untuk benda-benda macam tu. So jadi isu yang orang kata mungkin agak berat bila dibincangkan, sebab orang kata trend bunuh diri ni banyak di barat, tapi di Malaysia pun adalah satu isu yang kita negara Islam. Bila negara Islam, kita kena melihat isu ini sebagai isu holistik yang kita perlu selesaikan bersama. Bukan tugas kaunselor saja, tapi tugas penjawat awam dan masyarakat juga, macam mana peranannya. Betul kan Cik Kim? Bila kita sebut pasal penjawat awam, okey. Tapi sebelum saya masuk penjawat awam ni, kita ada jawab ke? dulu. Ada. Okey, kita tengok dulu Peminat. Okey, ada orang kat atas ni tadi. Dia ada cakap apa, program yang baik. Terima kasih. Okey, kalau ruang yang Ica. kecil, Oh ni. jarak tak ikut SOP, penggunaan face shield boleh dipraktikkan. Okey, minta InsyaAllah. maaf banyak insya-Allah. Untuk Kita selepas ni kita akan buat perkara seperti yang dicadangkan. Sebab buat masa sekarang memang kami semua ikut Ruangannya SOP. kecil. Kalau nak tengok ni memang ada 1 meter. Satu meter cuma sebab ruangannya kecil. Okey, dan kemudian Mungkin kita sebab saya besar mungkin. Saya pun terasa mungkin tak apa. sama juga untuk apa Kami kita punya berjanji akan live diet. untuk live akan datang kita akan perbaiki Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Ica. Ica Azrai. Saya ingat mengingati ya. Betul betul. Okey, Puan Ica. Si Aram. Sangka baik je Ica. Okey, ni dah tadi. Oh. Kes Sebenarnya kat ada orang Johor. backup kita ya. Kes kat Johor tengah naik ni. Elok Ya. saling mengingati. Betul-betul. Betul-betul. Terima kasih Meja. Okey. Rashid. Lama tak jumpa Rashid Rashid. Hai Rashid. Rindu Rashid. Ha. Bila nak makan cendol cowboy? Khairul Azhar. See my level. level. Ya. Lagi ada? Okey, ni kena Okey, Cik support Anis. member Okey, terima kasih Rashid. Alhamdulillah, thank you. Okey, soalan daripada Cik Anis. Orang yang dibuli, bukan soalan, statement ni. Orang yang Okey, dibuli kupas dan dipulangkan apa yang dia. Cik Anis cakap tadi. Alright, terima kasih. Ni Sama-sama. statement Cik Hakim tadi ya. Alright. Kau kuat sis, kau dibuli. Okey, jadi berbalik kepada soalan Peranan. Syazrin tadi. Okay, peranan penjawat awam. Saya yang soal. Puan Fiza soal tadi. Bila sebut pasal peranan penjawat awam, kita dah bincang tadi pasal trend bunuh diri meningkat di kalangan masyarakat kita. Kenapa kita cakap apa peranan penjawat awam? Kenapa kita tekankan penjawat awam di sini ialah bukan semua tetapi ramai, majoriti daripada kita adalah penjawat awam. Penjawat awam ni mereka-mereka yang dah stabil dari sudut kewangannya kerana kita bekerja bersama dengan kerajaan. Okay? Gaji masuk setiap bulan alhamdulillah. Kita pun buat bekerja dari rumah dan sebagainya. Peranan penjawat awam adalah untuk memerhati mereka-mereka kat luar sana yang dalam kesusahan. Menjadi mata dan Yes, telinga lah. betul. Jadi mata dan telinga bagi mereka yang terkesan dengan orang kata apa, PKP ni sendiri dan juga dengan kesihatan mental itu sendiri. Bila mana kita cakna, bila kita cakna, kita tahu peranan kita, melihat mereka-mereka yang terkesan ini, kita boleh bagi bantuan. Mungkin kita tak mampu nak bagi bantuan dari sudut kewangan, tapi kita juga boleh bantu mereka dengan memberikan sokongan moral. Sokongan moral. Dan tambahan lagi, kita boleh juga bantu mereka, menasihati mereka untuk mendapatkan rawatan, bantuan di saluran-saluran yang betul. Jumpa dengan kaunselor, berjumpa dengan psikologi ataupun psikiatris di luar sana. Banyak sebenarnya. Kerana apa? Saya percaya ramai penjawat awam yang cakna berkenaan dengan isu ni. Tetapi tidak semestinya mereka di luar sana, masyarakat-masyarakat di luar sana, mereka cakna seperti kalian semua. Jadi peranan penjawat awam ini adalah memberikan kesedaran, bantu mereka mana yang patut. Kalau kita tak bantu mereka, kalau kita tak tolong, siapa lagi yang nak Siapa tolong? lagi nak tolong Saya pun ada terbaca satu artikel yang menyentuh bab Section 309 nya, menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang ingin bunuh diri. Kalau perspektif kaunselor kan, lebih baik bagi rawatan ke ataupun hukuman tu memang dah kau dah kena hukum, kau bunuh diri kau patut dihukum. Gitu. Pandangan kaunselor macam mana? Kalau daripada pandangan saya sendirilah untuk kes-kes bunuh diri macam Anom cakap tadi, statistik kan, kes bunuh diri ni tak semua berjaya bunuh diri. Maknanya ada yang threatening 11 je tadi kan. So jadi sekiranya orang-orang yang membunuh diri ni kita hukum, saya rasa itu adalah satu orang kata bagi pandangan kita lah, psikologis, kaunselor ni, ia adalah satu cara yang tidak baik lah sebab kita melibatkan kesihatan mental. Apabila melibatkan kesihatan mental, apa yang perlu adalah
rawatan. Kalau perlu ubat. Kalau perlu terapi, ataupun yang paling penting mungkin kaunseling. Cuma pengalaman saya sendirilah untuk mengendalikan kes-kes mental ni, kalau boleh orang kata keluarga yang menjadi support system ni bantu mereka daripada segi psikiatris, kaunseling, dan seterusnya. Mungkin kalau nak buat rawatan-rawatan alternatif seperti rawatan Islam ataupun mengikut agama masing-masing so jadi benda ni digabungkan akan membantu individu tersebut melahirkan kekuatan dalaman. So jadi kalau boleh janganlah dihukum dulu, bagi ruang. Betul. Dan orang kata macam tajuk lagu tu, peluang kedua. Oh, dah pernah salih. boleh nyanyi sikit peluang kedua. Maaf. Saya tertarik tadi dengan isu-isu spiritual. Yes. Apa? Isu-isu perubatan Islam kah, isu-isu perubatan agama kan. Tapi kan saya ada dengar macam orang cakap, aku dengar bisikan lah, dia suruh aku lompat, aku dengar bisikan macam tu. Okey, yang tu mungkin berkaitan dengan hallucination dengan illusion So Schizo juga. benda-benda macam tu kan Hallucination kan? kita tengok stage juga kan. Mungkin sampai stage yang tak akhir untuk sakit mental ni adalah skizofrenia. Okey, bila skizofrenia ni dah tahap paling tinggi, ada orang kata memang tak boleh diubati. Kalau bahasa kita macam orang tu gila lah kan. Tapi sebenarnya untuk sekarang ni perubatan psikiatris pun dah moden. Ubat-ubat yang ada boleh membantu mengawal. Contohnya mengawal mood. Dan akhirnya yang paling penting, kalau saya bercakap biasanya dengan sahabat-sahabat psikiatris, orang kata sokongan keluarga tu paling penting untuk orang macam ni. Jangan stigma, bantu mereka untuk dapatkan rawatan dan terus memberi sokongan di samping mereka. Betul. Tu paling penting. Bila sebut pasal akta tadi, yang sebenarnya berapa tadi 309 yang apa menghukum mereka yang membunuh diri. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pada saya ini adalah akta yang keterbelakang. Sebab akta ni pun kalau kita tengok bila mana dia ditubuhkan dan dikuatkuasakan adalah pada zaman dahulu lah. Yang mana pada mungkin 10-20 tahun yang lepas, mungkin juga 30 atau 40 tahun yang lepas. Yang mana waktu itu orang kata apa, kesedaran tentang apa kesihatan mental ini amat rendah. Tapi pada waktu sekarang, pada hari ini yang mana kita sedang bernafas pada hari ini, saya rasa akta tersebut perlu orang kata apa di-revise semula oleh pihak kerajaan bagi memastikan sepatutnya mereka yang ada isu kesihatan mental ini diberikan rawatan tetapi bukan dihukum. Dan dalam masa yang sama dapat orang kata apa meningkatkan keyakinan mereka-mereka yang terkesan dengan kesihatan mental untuk terus menjalani kehidupan seperti biasa. Betul tak? Betul. Benar. Benda ni isu apa ni? Bukan isu masa kini lah. Daripada zaman-zaman dulu kita dengar orang nak bunuh diri, minum racun, tegur racun, lompat-lompat. Dulu zaman dulu kalau tuan-tuan kalau saya kat Kulai dulu, ada jalan kereta api tu lompat bunuh diri. berkecai tu. Penat bomba nak gunting. Betul. Satu kau punya tulang. Atau Kan? Aja serap. ataupun Serap. sekarang ni mungkin lah macam Cik Hakim kata keterbelakang kan. Okay, mungkin kita boleh tengok balik SOP macam mana kita nak menyelesaikan isu-isu mengenai kes bunuh diri. Kita kena tengok balik root, kenapa dia ni nak bunuh diri. Daripada kita nak menghukum terus orang tersebut, mungkin disebabkan isu keluarga, mungkin keluarga dia pinjam alung ke, the root issue tu kita kena tahu dulu, dan mungkin prosedur tersebut perlu kita perbaiki, perhalusi semula. Macam mana kita sebelum nak menjatuhkan hukum ataupun memberi bantuan, bagaimana kita nak lakukan. Saya setuju dengan apa Cik Anum kata. Kita sebagai manusia dan sebagai penganut agama Islam khususnya, bila mana kita tengok seseorang tu, kita kena tengok dengan pandangan rahmah. Ya, betul. Kalau kita tengok dengan pandangan bukan rahmah, selain rahmah, kita akan nampak kecacatan, kita akan nampak kecelaan, kita akan sibuk nak kritik, kita akan sibuk nak menghukum. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dengan pandangan rahmah, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak kebaikan semata. Itu sebab penting kita nak tengok sesuatu tu dengan pandangan apa. Kalau kita pandang dengan pandangan rahmah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan nampak kebaikan. Walaupun orang itu melakukan kesalahan, mencuri, andai kata mencuri. But why? Yes. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia mencuri? Itulah pandangan rahmah. Bukan kita tengok terus jatuh hukum. Betul. Bila contoh macam Cik kata, kenapa dia mencuri? Bila kita selidik dia mencuri sebab dia adalah gelandangan. Betul. Dan dari situlah baru orang nampak, oh, dia ni gelandangan, kita kena tolong sebab tu dia mencuri. Itulah pandangan rahmah yang saya faham mengenai apa yang Cik Hakim cuba sampaikan. Tambah lagi rahmah, mawadah warahmah. Kita kena sayang orang tu macam kita sayang keluarga kita juga. Jadi macam bila kita dalam keadaan PKP ni, kita bukan berjuang seorang, sebenarnya kita berjuang untuk Sama-sama berjuang. sama-sama berjuang untuk orang kata bersatu,
bukan masanya lagi nak menyalahkan mana-mana pihak bila ada kes-kes berkaitan orang kata bunuh diri ni tinggi. Betul. Sebab isunya sekarang macam mana ketahanan orang di sekeliling kita untuk menghadapi orang kata isu-isu yang sekarang ni lah. Nampaknya macam kita boleh tengok ada lagi soalan ke, komen ke? Ada soalan daripada Encik Rashid Muhammad ni. Dia cerita pasal politik. Okey, Dia kata, baca Cik Nur. Saya bacakan daripada Encik Rashid Muhammad. Kenapa politik Malaysia makin sampah? Kesannya sekarang ni dekat rakyat. Tekanan hidup macam-macam nampak kat luar sana. Okey, siapa yang nak ulas? Saya boleh cakap sikit lah. Yang saya boleh nampak kat sini. Sedikit lah sebenarnya. Memang Politik ni kami agak sensitif sikit lah boleh sebut sensitif lah. politik ni kan. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kita kena ingat, macam saya cakap tadi, perkara yang sama, pandangan rahmah. Sudut pandangan kita tu penting. Apa yang kita nak lihat sebenarnya, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dengan keadaan yang kucar-kacir, dengan keadaan yang tak stabil, dengan darurat dan sebagainya ini, paling penting adalah kita jaga diri kita dulu. Ketahanan dia. Yes, jaga keluarga kita. Kita lihat apa yang ada yang boleh kita bantu. Kemudian baru kita pergi kepada masyarakat. Kita tengok pada masyarakat kita apa yang kita boleh bantu. Okey, bantuan-bantuan itu boleh diberikan dari sudut sokongan moral, sokongan kewangan, sekiranya bagaimana mereka yang berkemampuan. Janganlah kita makin mengucar-kacirkan lagi keadaan yang sedia ada. Okey. Jadi kita pilih untuk jadi positif, kita pilih untuk memberikan bantuan. Kita boleh lihat contoh seperti Ustaz Abid Yu. Tak kiralah ribut ke, taufan ke, tsunami ke, apa pun yang berlaku, dia tetap ada untuk bantu mereka yang memerlukan. Itu sudah cukup terbaik. Tak perlu kita bincangkan lebih dalam tentang politik. Itu mungkin urusan yang seterusnya lah. Tapi itu pada pandangan saya. Ada lagi soalan? Ada satu lagi soalan daripada Siti Nadia Muhammad. Okay. Adakah orang yang mempunyai OCD, obsessive compulsive disorder, juga terdorong untuk membunuh diri? Okey, soalan ni saya Dia berikan tunjukkan kepada ke moderator. Moderator kita, Encik Syazarin. Obsessive compulsive disorder, you adalah seorang yang obses, ya. Pertama, you obses dan kompulsif, mesti kena buat. Sebenarnya kajian dijalankan oleh ada beberapa kajian dijalankan mendapati bahawa 10 kali ganda sebenarnya orang yang mempunyai OCD ni akan membunuh diri. Kerana bila mereka ada thought untuk membunuh diri, mereka ada thought, pemikiran yang mengatakan bahawa mereka tidak berguna, mereka ni kurang keyakinan. Jadi benda tu akan mendorong mereka untuk lebih membunuh diri sebenarnya. Sebab obses ni orang obses nak bunuh diri, kau nak bunuh diri, kau nak bunuh diri. Dan kompulsif mesti kena buat. Yes. Bila obses nak buat. Yes. Kompulsif kena buat. Lagi dia Disorder? yes, Penyakit benda ni jadi lebih Disorder, penyakit. benda ni jadi lebih melarat jika penggunaan seperti substance abuse ada Alkoholik. alkoholik, pemikirannya tobacco yang berlebihan, dia akan menyebabkan orang ini akan cenderung untuk membunuh diri lebih tinggi lah. Sebab mereka ni, telah saya cakap, obses dengan benda tu. Bagus soalan tadi sebab takut je kadang dengar. kadang-kadang kita rasa macam bila kita buka satu topik macam ni, individu di luar sana memang berminat untuk mengetahui tentang kesihatan mental. Kesedaran ini menunjukkan apa? Stigma kita terhadap perkhidmatan psikologi dan kaunseling dah kurang. Sebenarnya anda semua lebih terbuka untuk mendapatkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Itu sebab kami buat live ni supaya anda kenal yang sepanjang PKP ni kita ada kaunselor yang boleh bantu anda semua. Kalau bukan kami, mungkin kami tidak cukup cantik dan handsome untuk anda temui. Walaupun kita rasa dah cantik dah. Okey. Jadi siapa saja yang anda rasa macam selesa untuk anda share, tak kira apa isu yang anda ingin keutarakan, untuk share dengan kaunselor-kaunselor anda, kami sedia membantu sebenarnya. Okey, ada lagi soalan yang nak ditanya. Mungkin di waktu-waktu terakhir ni kita tengok soalan terakhir ke? Berapa minit Tapi, kita live sekarang tapi ni? ni bukan soalan ini sebenarnya promotion. Tak apa, saya bacakan untuk Nasi Arab Al-Baik, ejen Segamat. Dia kata salah satu cara untuk menangani masalah tekanan sehingga mendorong untuk membunuh diri ialah dengan menikmati hidangan nasi Arab. Betul. Wow. Apa kata hantar? Boleh hantar ke unit kaunseling Boleh delivery tak? Boleh. Segamat ada tak ejen Johor? Alright. Okey, tak apa. Terima kasih yang komen lagi. Ni ada kawan from Fiza. Ya Allah. Nur Fadilan. Hai sahabat Puan Faradila. Hai Puan Faradila. Puan Faradila adalah kaunselor di negeri Kelantan. Okey, Okay, so hai orang Kelantan semua.
Okey. Mel lah kita kolaborasi. Dah 2 hari bulan saya akan Dua kolaborasi dengan Puan Faradila. Nantikan. Puan Dila kita. Okey, bagi mereka di luar sana, kalau ada lagi soalan, sila tanya sekarang. Kita ada masa lagi lebih kurang 5 minit insya-Allah. Kita akan cuba jawab. Okay, kita boleh conclude dulu sampai tunggu soalan. Saya tengok trend apa? Bunuh diri. Cakna kepada perkhidmatan kaunseling, pada psikologi ni semakin meningkat ya. Zaman-zaman dulu orang tak tahu kaunselor buat apa, jumpa kaunselor. 10 tahun yang Itu. lalu bila saya buat seminar kesihatan mental, yang telefon Puan, boleh tak saya hantar peserta-peserta ni kena yang memang ada masalah mental ke Puan? Wow. Nampak tak stigma di situ. Soalan Tapi dia bila tu, sekarang Puan, bila Puan free, kenapa Puan asyik tak ada je? Macam mana saya nak jumpa Puan? So jadi apa maksudnya macam anda semua telah cakna dengan perkhidmatan psikologi kaunseling. So tahniah kepada kita lah, tim-tim frontliner, kaunselor dan pegawai psikologi. Terutamanya sekarang mungkin kita boleh wish thank you kepada frontliner kita. Betul. Di KKM, Betul. JKM juga untuk banjir. Terima Betul. kasih sahabat-sahabat kami di luar sana. Stay safe. Walaupun kami kaunselor organisasi, tapi apa saja yang anda perlukan untuk bantuan kami di sini sedia saja membantu anda semua di luar sana untuk frontliner. So Betul. boleh contact kami. Kesimpulannya, tuan-tuan dan perempuan, bila kita sebut trend bunuh diri meningkat, apa peranan penjawat awam? Kesimpulannya ialah semua orang kena main peranan mereka masing-masing. Okey, dalam masa kita nak menempuh tempoh PKP fasa 2 ini yang mungkin akan dilanjutkan lagi, kita pun tak tahu. Yang sekarang kita dah tahu sampai 4 Februari, betul? Kita tak tahu dan kita kena bersedia untuk menghadapi dengan norma baru seperti ini, dengan ancaman COVID-19 seperti ini. Semua orang kena mainkan peranan. Okey, dan kita percaya frontliner dah mainkan peranan mereka. Jadi kita sebagai penjawat awam yang mungkin bukan frontliner, apa yang kita boleh sumbang kepada masyarakat-masyarakat di luar sana, inilah dia. Berikan sokongan moral, berikan sokongan emosi kepada mereka-mereka yang terkesan, dan pastikan bawa mereka untuk mendapatkan rawatan sesi kaunseling bersama dengan kaunselor ataupun psikiatris ataupun psikologis di luar sana. InsyaAllah. Mungkin ada akhir kata daripada Cik Shazrin. Akhir kata daripada saya, jangan malu, jangan segan jika anda ada apa-apa masalah, jika anda rasakan anda perlukan bantuan, terutama penjawat awam, datang ke unit psikologi kaunseling. Akhir kata, Okey. Puan Anum. Kita berada di PKP yang kedua dan talian online. Online Mana kita. kaunseling. Oh, hai. Masuk tak sabar nak tutup agaknya. Sebab nasi Arab je. Nasi Arab tadi mengganggu saya. Ya? Okey, bantuan atas talian kami masih lagi aktif walaupun berada di PKP yang kedua. Kalau ada apa-apa bantuan nak minta pertolongan, boleh call, boleh directly call kami punya staff dan nombor nanti kita akan lampikan bersamalah nanti dekat bawah ni. Okey, stay safe there. Semoga semua orang berada dalam keadaan yang rahmah. Okey, bye. Puan Fiza. Okey, untuk kata-kata terakhir daripada saya lah, ni adalah satu projek kita, unit psikologi kaunseling SUK Johor. Terima kasih kepada pihak pentadbiran kami, pengurusan tertinggi SUK Johor yang sentiasa memberi sokongan terhadap apa saja yang kita buat untuk membantu penjawat awam Johor dan juga masyarakat Johor. Betul. So sahabat-sahabat juga di luar sana, di mana tim-tim psikologi kaunseling, kaunselor-kaunselor berdaftar yang sentiasa menjadi orang kata pendokong untuk setiap aktiviti betul. kami. So saya yakin di luar sana mungkin anda adalah individu yang mungkin ada rasa empty feeling, mungkin ada rasa kurang tidur ke, ataupun mungkin ada rasa perasaan bersalah. Mungkin emosinya tak stabil, dah hilang minat dalam kerja, ataupun juga mungkin terdapat sahabat-sahabat kita yang kita nampak ada simptom-simptom psikologi kaunseling yang perlu dibantu. So cari kami, insya-Allah kami akan cuba melayan sebaiknya. Kerana apa? Tagline kami, anda bahagia, kami gembira. Kami sedia membantu. Okey, terima kasih semua. Itulah tadi perkongsian kita pada hari ini, dan saya juga ingin memberikan sedikit sepatah dua kata, akhir kata. Okey, penutup kepada semua, jangan takut, jangan malu, jangan segan, datanglah jumpa kami, dapatkan rawatan yang sebaiknya dan yang sepatut dan selayaknya. Jaga hati, jaga diri, ingat sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Okey, itu saja daripada kami. We love you Assalamualaikum all. warahmatullahi taala Bye. wabarakatuh. Bye bye.